Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi ruang kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan sisa-sisa kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Dan semakin hari semakin banyak bekalan yang kita kumpul untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Ibadat terbaik umat aku adalah baca Al-Quran. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan bertepatan kita hari ini berada pada hari yang kedua Ramadan, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran. Bulan Ramadan ni bulan untuk kita semua berpuasa, bulan untuk kita semua berqiyamul lail dengan lebih banyak, dan juga bulan untuk kita mempertingkatkan lagi bacaan Al-Quranul Karim. Dan kita ambil masa lebih kurang setengah jam pada setiap hari untuk kita bincangkan berkaitan dengan makharijul huruf was sifat. Makhraj huruf dengan sifat. Kalau kita bincang makhraj saja dia tidak akan ke mana, dan kalau kita bincang sifat saja tanpa makhraj yang betul juga tidak akan ke mana lah, sebab dia merupakan pair yang perlu kita pelajari bersama untuk sama-sama kita tahu makhraj dengan baik, dan untuk sama-sama kita keluarkan sebutan ataupun huruf dari rumah tersebut dengan keadaan yang betul lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ustaz-ustazah semua, ahlan wa sahlan, Puan Isda, Puan Nurul, Puan Zainab, Puan Jai, Abang Kamsani, Tun, Puan Ustazah Herna, Puan Melati, Dr. Zul. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada hari ini. Dan hari ini seperti mana yang dijanjikan semalam, kita akan bincang makhraj al-jawf. Okay, makhraj al-jawf. Semalam kita dah bincang, kita review sedikit yang kita bincang semalam. Okay, saya rasa guna aplikasi ni lebih senang lah untuk kita fokuskan perbincangan kita. Okay. Oh, sorry. Okay. Hari ini insya-Allah kita akan cuba bincang berkaitan dengan al-jawf, rongga kosong ni. Rongga kosong daripada halqum kita ni. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila bercakap tentang al-jawf ni, kita akan jumpa dua perbahasan lah. Perbahasan yang pertama disebut sebagai al-jawf dalam bahasa Arab. Dalam satu lagi kita akan jumpa tajwif al-fam. Okey, tajwif al-fam maksudnya rongga kosong dalam mulut. Dia ada dua perbincangan. Cuma untuk kita memahami dengan lebih baik, okey, maafkan saya, kita buka dulu perjumpaan kita pada petang ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Saya sempat buat carian untuk nota tuan-tuan semua berkenaan dengan al-jawf. Sebelum kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita, ada baiknya kita tengok dulu asal kejadiannya dalam bahasa Arab tu, maksud dia apa al-jawf. Okey, sebab al-jawf kita akan jumpa perbahasannya berkaitan dengan al-batn, perut, ataupun disebut juga batinul batn, benda yang dalam perut ni. Sebab setengahnya bila sebut perut ni kat luar, batinul batn, dalam perut. Okey, al-jawf dalam lisanul Arab. Kenapa saya pilih lisanul Arab? Sebab lisanul Arab merupakan kitab ataupun kitab istilah dalam bahasa Arab yang paling tepat lah. Sebab ada setengah ulama memberi komentar, lisanul Arab ni merupakan sebuah kamus yang diperlukan oleh setiap orang yang mempelajari ilmu agama ataupun yang mempelajari tentang bahasa Arab itu sendiri, sebab ianya antara kamus yang paling menepati kehendak dalam Al-Quran, maksud dalam Al-Quran, maksud hadis, dan
amsalul Arab ataupun pepatah Arab lah. Okey, disebut sebagai al-jawf. Al-jawf batin al-batn. Al-jawf man tabaqat ala al-katifan wal-adudan wal-adla' wal-saqlan. Maksud dia apa? Al-jawf ni adalah benda yang berada di benda yang dipasangkan bagi benda yang berada di antara dua bahu. Lepas tu wal-adudan, dua bahu ni. Dan dua lagi tu wal-adla' wal-saqlan ni maksudnya punggung lah. Maknanya dia berada di dalam kurungan ni lah. Dalam kurungan badan kita, bermula daripada tengkuk ni sehingga ke bawah lah. Tu dia maksudkan dengan al-jawf. Ni yang diistilahkan dalam lisanul Arab lah. Okey. Cuma bila kita dah tahu terjemahannya, al-jawf tu maksud dia apa? Okey. Lepas tu kita kena tahu pula bahagian mana yang ada peranan dengan suara. Okey, bahagian mana yang ada peranan dengan suara. Maka kita tahu suara terhasil di peti suara dekat sini lah. Yang dikeluarkan melalui apa? Yang dikeluarkan melalui paru-paru kita ni, angin daripada paru-paru masuk ke peti suara. Okey, maknanya bila kita sebut berkaitan dengan al-jawf ni, maknanya kita akan bincang bermula daripada akhir saluran paru-paru kat sini ni ke halqum lah. Ni perbahasan dia berada di sini. Okey. Tu berkaitan dengan tempat yang dimaksudkan dengan al-jawf. Okey. Untuk kita memahami perbahasan berkaitan dengan al-jawf ni, para ulama membahagikan maksud al-jawf ni ada dua maksud lah. Setengah ulama berpandangan dengan satu pandangan, dan satu pandangan lagi dia berpandangan dengan pandangan yang kedua. Okey. Kalau sempat tulis boleh tolong tulis lah. Al-jawf maksudnya kita akan bincang huruf untuk alif, waw dan ya, sebab ianya keluar daripada al-jawf. Aliful mad, wawul mad, ya al-mad juga. Fungsi dia untuk memanjangkan sebutan sesuatu huruf yang lain. Okey. Ulama terbahagi kepada dua tentang huruf mad ni. Yang pertama, makhraj huruf sebelumnya. Makhraj huruf mad dia bergantung kepada makhraj huruf sebelumnya. Maknanya apa? Maknanya huruf mad tak ada makhraj yang khusus. Dia tidak ada makhraj yang khusus. Cuma huruf mad ni ataupun huruf mad ni dia akan bersifat dengan sifat yang ada pada huruf sebelumnya. Sama ada dari sudut tafkhim ataupun tarqiq. Tafkhim ataupun tarqiq, dia akan ikut huruf sebelumnya. Contohnya sebagai huruf isti'la. Contoh kita sebut huruf qaf, qa. Okey, dia akan jadi taghliz juga, dia akan jadi tebal. Begitu juga kalau kita bincang berkaitan dengan istifal. Contohnya sa, dia akan jadi nipis. Okey, dia akan jadi pangkal lidah terletak bersama dengan huruf sin. Sa, cuma dianya akan memanjangkan huruf sin tadi. Okey. Yang keduanya okey, kita tengok slide dulu. Bagi huruf istifal. Tengok huruf istifal dulu. Okey. Huruf istifal dan infitah. Dia akan datang dengan pair beginilah, istifal, infitah. Okey. Okey, ini pandangan yang pertama, tebal atau nipis huruf mad bergantung pada huruf sebelumnya. Ini pandangan bagi satu pihak daripada kalangan ulama lah. Makhraj huruf dia bergantung dengan makhraj huruf sebelumnya. Okey, contoh kita sebut huruf sin. Sa, lidah kita mendatar, begitu saja. Sa, as. Okey. Boleh? Setakat tu ada persoalan? Okey, ini bagi huruf istifal. Huruf isti'la pula, dia terpakai bagi huruf kha, ghin dengan qaf. Cuma ini adalah isti'la yang infitah lah. Yang kita akan dapati dia ada lekukan dia ada lekukan pada ada benjolan ke atas di pangkal lidah. Maka
kita sebut huruf kha selepasnya ada alif. Kha, okey, dia akan menebal bersama dengan huruf kha. Bila bagi bawah khi, dia akan ikut tu sekali lah. Okey, bila depan khu, okey. Cuma huruf kita kena munculkan masa sebut huruf yang berbaris depan, ataupun adanya wawul mat selepas huruf kha baris depan lah. Kha, khi, khu, gha, dia akan menebal bersama. Ri, dia akan jadi ketebal, bila baris bawah dia akan jadi ketebalannya berkurang lah. Ri, kita kena sengih ataupun seringai. Begitu juga dengan ru, kena muncul. Kenapa? Kerana dia menurut makhraj yang berada sebelumnya. Ini pandangan yang pertama bagi ulama lah. Okey. Yang kedua, makhraj huruf mad adalah makhraj al-jawf. Yang ni yang kita nak bincang. Cuma tadi saya bagi tahu dulu, ada juga pandangan ulama dia kata huruf mad ni, alif waw ya ni, dia tidak ada makhraj. Yang dia hanya adalah dia turut huruf ataupun makhraj sebelumnya. Maknanya bila makhraj sebelumnya menebal, dia akan jadi tebal. Bila makhraj sebelumnya menipis, maka dia akan jadi menipis lah. Okey. Yang kedua, okey, makhraj huruf mad adalah al-jawf. Okey. Yang kedua ni, inilah yang disebutkan sebagai makhraj al-jawf, iaitu penolakan angin daripada dada kita ke atas. Tolak. Kita tolak. Qa, ba, dia keluar daripada dada ni, tolak ke atas. Okey. Maknanya makhraj bagi huruf alif waw dan ya dia berada di sinilah. Selepas daripada paru-paru kita ni ke kerongkong, tengkuk. Okey. Maknanya dia akan keluar melalui sana lah. Cuma boleh juga kata rongga mulut sebagai makhraj. Sebab ada dalam kitab-kitab ditulis dengan alif waw ya ni makhrajnya al-jawf, maksudnya rongga kosong dalam mulut. Boleh juga sebab atas dasar ataupun atas jalan majaz. Majaz ni kita, maksud apa majaz ni? Majaz ni kita nak bagi tahu apa majaz. Dalam bahasa Arab kita biasa guna majaz. Benda yang asalnya bukan begitu tapi digunakan begitu. Atas dasar jalan majaz, jalan kita, angin ataupun suara bagi alif waw dan ya ni dia melalui mulut dulu untuk keluar. Walaupun pandangan ini tidak tepat, kenapa? Kerana semua huruf yang kita sebut dia akan mengalir melalui mulut jugalah. Okey. Setakat tu ada persoalan. Okey. Yang ni huruf itba'. Itba' ni maksudnya sad, dad, ta dengan dha. Dia sepatutnya dia bersama dengan dia digolongkan huruf tebal bersama dengan huruf isti'la'. Ada lagi kha, ghin dengan qaf. Cuma dia berbeza apabila itba' ni hanya digunakan kepada huruf sad, dad, ta dengan dha saja. Sebab tiga lagi kha, ghin dengan qaf dia terangkat pangkal lidah juga, cuma hujung lidah dia mendatar. Itba' hujung lidah terangkat, pangkal lidah juga terangkat. Okey. Saya buka persoalan dulu. Cuma cara untuk kita sebut apabila huruf itba', contohnya kita sebut huruf ta, selepasnya ada alif. Ta akan menyebabkan pangkal lidah kita terangkat. Tuan-tuan nampak tu yang besar kat sebelah kanan tu, dia pangkal lidah terangkat. Dan apabila satu lagi huruf itba', ta itba' ni, dia akan ada hujung lidah juga terangkat, menyebabkan ada lekukan di tengah lidah. Lekukan di tengah lidah dalam bahasa Arab dipanggil at-taqa'ur fil lisan. Dia ada lekukan di tengah lidah, menghasilkan huruf yang tebal. Dan apabila dipasangkan huruf alif,
ta. Alif juga, aliful mad juga akan jadi tebal. Apabila dipasangkan huruf waw, ta bagi depan selepasnya ada waw. Tu kena muncung lah. Buka tak? Tak perlu buka dah. Apabila bagi bawah ti, kita kena sengih lah. Okey, kita kena sengih. Ti, adakah huruf ta berpindah jadi nipis? Tak. Kita bincang sekali lah sebab dia datang sekali. Dia dari sudut ketebalannya dia telah berkurang kerana dia berada pada level yang kelima. Berada pada level yang kelima. Dari sudut susunan ketebalannya, maka kita kena baca dengan dia bagi bawah kasru syafatain, kena pisahkan kedua bibir mulut kita, kena nipiskan lah. Bukan kena nipis, kena pisah, kena sengih. Ti, ta, ti, tu. Okey. Dan kita juga bila jumpa huruf isti'la dan ataupun huruf itba' ni, bila berbaris atas, yang sebetulnya kita tak boleh nak muncung lah. Yang sebetulnya kita tak boleh nak muncung. Kita kena tahu ataupun kita kena jelas perbahasan berkaitan dengan muncung ataupun tidak muncung ni, dia berkaitan dengan harakat. Okey, perbahasan berkaitan dengan tebal ataupun nipis ni dia berkaitan dengan isti'la ataupun istifal. Dia beza situ. Apabila huruf isti'la, kita tak perlu muncung, kita hanya kena angkat pangkal lidah. Ba, okey, ba, va, angkat pangkal lidah menghasilkan huruf yang tebal. Kalau kita muncung, okey, maknanya bila kita muncung kita telah menafikan satu lagi tindakan yang perlu kita buat, iaitu apabila huruf isti'la tadi berbaris atas. Sa, kita kena buka. Tapi bila kita muncung sa, kita tak boleh nak buka. Kita menafikan harakat yang sepatutnya kita gerakkan kedua mulut. Okey, pangkal lidah terangkat. Hujung lidah juga terangkat menyebabkan ada lekukan di tengah lidah. Okey, itba' ni asalnya maksudnya hujung lidah terangkat. Tapi kenapa kita sebut juga pangkal lidah? Kerana sifat isti'la yang telah ada pada huruf sad, ba, ta dengan dha. Okey, isti'la terangkat pangkal lidah, itba' terangkat hujung lidah menyebabkan ada lekukan di tengah lidah lah. Okey. Saya buka persoalan kalau ada yang nak bertanya. Cuma seperti mana kita sebut semalam, huruf alif wawiyah ataupun al-jawf ni ataupun rongga kosong dalam kita sebut dengan mudahnya dalam rongga dalam halqum ni lah. Okey, dia tidak ada tempat yang khusus sebab tempatnya adalah tempat yang besar. Dia tidak boleh ditentukan. Disebut sebagai makhraj muqaddar. Makhraj yang agak-agak je. Agak-agak dia berada di dalam ni lah. Okey. Saya buka persoalan kalau ada yang nak bertanya. Puan Rapisah, waalaikumsalam warahmatullahi. Masjid Mukim Pek Macang, alhamdulillah. Okey. Maknanya dari sudut praktikal kita nak sebut huruf, dia umum dengan khusus. Semua huruf itba' adalah huruf isti'la. Tidak semua huruf isti'la adalah bersifat dengan itba'. Okay, sebab ada 3 huruf isti'la, kha, ghain dengan qaf, dia bersifat dengan infitah. Dia angkat pangkal lidah sahaja. Keadaannya beginilah. Pangkal lidah sahaja terangkat, hujung lidah dia mendatar. Ini bagi huruf isti'la sahaja, isti'la infitah ataupun munfatih. Okey. Cuma dia tidak dapat lari daripada apabila kita nak sebut huruf mat ni, dia akan terikut dengan huruf sebelumnya dari sudut ketebalan dan dari sudut nipis, tebal nipis. Dari sudut pergerakan juga dia akan terikut dengan baris, dengan harakat lah. Sebab tu bila baris atas ba, kita kena buka mulut. Batila. Okey. Kalau bagi bawah
Contohnya bukan. Qila, dia terikat dengan bahagian bawah, dia kena sengih ataupun seringai. Qila. Bila bahagian depan dia terikat dengan dhammu syafatain. Yaqulu. Dan apabila huruf bersifat dengan isti'la, maka dia kena jadi tebal lah. Contoh kita baca wan nasara, ni isti'la dengan yang tebal lah. Boleh guna istilah tafkhim nisbi untuk isti'la infitah, ustaz. Sebenarnya perbahasan tafkhim nisbi ni sendiri dia menjadi khilaf di kalangan ulama dah lah. Sebab ada yang terima, ada yang tak terima. Jadi kita nak selamat, kita tak guna istilah tafkhim nisbi lah. Okey, kita tak guna tafkhim nisbi. Cuma dia ada maratib dia lah. Cuma tuan-tuan kena ingat, dia setiap huruf ni dia mutafawid, dia sentiasa tidak sama. Ada yang berbeza. Contohnya kita sebut huruf isti'la sendiri. Huruf isti'la khussa dhautin qiz. Dia ada yang paling tebal, dia ada yang paling kurang tebal. Yang paling tebal adalah huruf ta. Seterusnya huruf dad. Yang paling lemah sekali adalah huruf yang paling lemah di kalangan yang paling kuat. Yang paling lemah di kalangan yang paling kuat. Yang paling tak garang sekali di kalangan yang paling garang. Iaitu huruf kha. Kenapa? Kerana dia bersifat dengan hams, ada angin yang mengalir, ada suara yang mengalir. Dia dah berbeza. Dia sudut baris sendiri pun, bagi atas, bagi bawah, bagi depan, sukun dia juga berbeza. Okey. Ustaz, cara nak tanya sifat huruf dha, cara sebutan. Okey. Huruf dha kita kena tahu makhrajnya dekat mana dulu. Makhraj huruf dha adalah hujung lidah dengan hujung gigi atas. Itu masa kita nak sebut dha. Okey, hujung lidah kita berada di situ. Maka bila kita nak sebut dha, kita tengok dha tu baris apa. Bila baris atas, maka kita kena baca dha, buka dha. Bila baris depan dhu. Cuma masa kita sebut saja, kita nak sebut huruf dha saja, hujung lidah kita kena letak di hujung gigi atas. Masa sebut tu dia dah lari lah. Okey, masa nak sebut tu dia kena hujung lidah berada di hujung gigi atas. Dha. Okey, kalau tak macam mana kita nak sebut? Kalau di hujung lidah sentiasa berada di hujung gigi atas, masa sebut huruf, tak boleh lah. Dia masa nak sebut dha, minadh-dha. Kita masuk ke makhraj huruf dha. Minadh-dhalimin, minadh-dha. Buka mulut lah. Okey. Bila bagi depan dhu. Masa letak mula-mula tu dia kena hujung lidah di hujung gigi atas. Lepas tu sebut dhu, dia akan muncul lah. Bila bagi bawah begitu juga dhi. Hujung masa mula-mula tu dia kena. Nampak? Dhi. Maksud dhi tu dia dah tarik ke belakang lah. Okey. Okey. Nanti Ustaz akan ajar cara sebutan setiap huruf pada episod lain tak? Dia gini, untuk huruf-huruf yang lain kita akan sebut sekali lah. Cuma alif wawiyah ni dia telah menempel di huruf yang lain, maka kita sebut sekali dengan huruf yang lain dah. Dia menempel. Sebab aliful mad, wawul mad, yaul mad ni dia tidak disebut bersendirian lah. Dia disebut dengan hadirnya orang lain kat depan. Ba, ta, bi, ti. Okey. Nak tanya, apa beza ketebalan itba' dengan isti'la? Dia sifat ni, huruf dia walaupun dia makhraj, setiap huruf dia ada makhraj dia yang tertentu, tapi dari sudut sifat dia ada yang bersama, ada yang berbeza. Dia ada yang bersama, ada yang berbeza. Cuma itba' ni dia adalah berkaitan dengan hujung lidah yang menghala ke langit. Sama ada kena ataupun tak kena tu perbahasan yang kedua. Cuma dia menghala ke atas. Sebab ada huruf yang kita sebut akan kena di langit, ada yang tidak kena. Contohnya huruf sa, minas sa, dia tidak kena di langit.
Tapi bila kita sebut huruf ta, at-ta, dia akan kena dengan langit lah. Okey, isti'la pula dia berkaitan dengan pangkal lidah. Dia berkaitan dengan pangkal lidah. Pangkal lidah maksudnya apa? Permulaan bagi lidah. Permulaan pangkal. Macam kita lah. Peribahasa Melayu, sesat di hujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Kembali ke pangkal jalan. Pangkal maksud permulaan. Jadi bezanya situlah. Isti'la terangkat pangkal, itibak terangkat hujung. Cuma dia isti'la ni dia dipakaikan bagi huruf khas, dad, ghin, ta, qaf dengan dha. Itibak pula hanya untuk sad, dad, ta dengan dha sahaja. Okey. Boleh? Mohon Ustaz jelaskan beza suara tahan dan nafas tahan. Suara tahan dan nafas tahan ni dia berkaitan dengan syiddah dengan rakhawah. Syiddah dengan hams. Okey. Bila kita sebut hams, mahmus ataupun majhur ataupun jahr, dia berkaitan dengan aliran angin. Fahathahu syakhsun sakat. Mahmus wa fahathahu syakhsun sakat. Huruf yang berangin ada fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta, 10 huruf. Ini bagi huruf dia mengalir. As. Yang kita dengar, yang kita rasa ni, as, ada angin keluar. Ini adalah huruf hams. Lawan dia huruf yang disebut tidak berangin. Contohnya huruf qaf. Qa, tak ada angin. Kalau kita baca qa, tak boleh lah, keluar angin tu tak boleh. Begitu juga dengan huruf ta, dia tidak ada angin. Tapi huruf kha walaupun dia isti'la, tapi dia juga bersifat dengan hams. Kha kita akan rasa angin. Kalau kita letak tangan kat depan ni, kita akan rasa angin tempuh ataupun rempuh tangan kita. Okey. Dan syiddah pula dia berkaitan dengan suara. Sama ada suara tertahan ataupun terlepas. Dan dia ada juga satu lagi berkaitan dengan tawassut, suara antara tertahan dengan terlepas. Cuma yang ni memainkan peranannya adalah suara. Suara tertahan, contoh huruf ta, ad. Okey. Cuma kalau kita tengok apakah penyebab kepada suara ni tertahan? Suara ni tertahan kerana pertemuan anggota semasa menyebut huruf syiddah dia berlaku dengan pertemuan yang kuat lah. Contoh huruf ta, ad. Okey, suara tertutup, dia tertahan. Ad. Okey, selesai. Hams rakhawah pula dia berkaitan dengan hujung dia bila sebut huruf ni dia tidak ada pertemuan. As lepas. Kha, lepas. Dia lepas. Bila habis suara tu habis lah. Ada yang bainiyah atau mutawassut, pertemuan yang tidak kuat. Contohnya al, la. Kita sebut lam pun kita hujung tepi lidah letak di gusi dalam keadaan yang tak kuat. La, al, ar. Hujung lidah bertemu dengan lelangi atas dalam keadaan yang tidak kuat. Ar. Okey, kita tak baca ar. Tu maksud suara tertahan dengan terlepas, angin ataupun angin yang tertahan ataupun terlepas lah. Tawassut antara syiddah dengan rakhawah. Syiddah, rakhawah, jahar, hams. Iaitu pair dia lah. Syiddah, rakhawah berkaitan dengan suara. Jahar dengan hams berkaitan dengan angin. Isti'la dari segi bahasa meninggikan dan meninggi apa? Dan sifat asliyahnya adalah tafkhim dari bahasa tebal, dan sifat aridah. Betul. Dia istilah ni yang ditulis ni betul dah kot. Cuma dia tidak sempurna ataupun dia tidak jelas. Contoh dari segi bahasa meninggi. Apa yang meninggi? Apa yang meninggi? Suara meninggi ke? Lidah meninggi ke? Kalau lidah meninggi, yang mana meninggi? Hujung ke? Tengah ke? Pangkal ke yang meninggi? Sepatutnya disebut dari sudut bahasa al-isti'la betul. Meninggi. Cuma dari sudut istilah dia apa yang meninggi? Istilahnya adalah pangkal lidah meninggi ataupun pangkal lidah terangkat semasa menyebut huruf-huruf isti'la, kha, sad, dha, ghin, ta, qaf dan dha.
Tafkhim ni hasil daripada terangkat pangkal lidah menghasilkan huruf yang disebut dalam keadaan tebal. Maknanya tak tebal dalam bahasa Arab maksudnya tafkhim, mufakhamah, taghlid boleh juga. Tarqiq ataupun muraqqaq, mufakham. Tu istilah-istilah dia lah. Okey. Suara yang meninggi kerana ke langit-langit tengah. Subhanallah. Kali pertama saya dengar. Kali pertama. Kerana ke langit-langit tengah. Istilah tu tak tepat. Istilah pangkal lidah terangkat. Suara meninggi. Hasil daripada pangkal lidah terangkat, suara yang disebut, huruf yang disebut dalam keadaan tebal. Okey. Istilah pangkal lidah terangkat, suara meninggi. Tak, dia bukan dibahaskan suara tu tinggi ataupun tidak, tapi huruf yang disebut tu tebal ataupun tidak. Tu perbahasan dia. Perbahasan dia suara yang disebut tu huruf yang disebut tu tebal ataupun tidak. Hasil daripada suara pangkal lidah terangkat. Maknanya bila kita sebut huruf isti'la, sa, huruf yang akan disebut, yang akan keluar daripada sebutan tu adalah huruf yang isti'la, huruf yang tafkhim ataupun taghlid. Okey. Macam mana bezakan sebutan huruf sad dengan sin dari sudut angin dan safirnya? Kenapa kita nak bezakan dari sudut angin dengan safir? Sebab kedua-dua huruf sin dengan sad, dia persamaannya dari sudut safir betul, dari sudut hams betul, dari sudut rakhawah betul. Kita tak perlu beza. Dia bersepakat. Maknanya angin dia keluar sama, suara sama, dan safir, desiran yang keluar tu juga sama. Cuma dia berbeza dari sudut huruf sin ni, pangkal lidah terletak. Hujung lidah juga mendatar. Okey. Dan huruf sad disebut pangkal lidah terangkat, hujung lidah terangkat. Dia menyebabkan ada taqa'ur fil lisan, ada lekukan pada tengah lidah. Maka kita sebut sa, angin tetap keluar, suara tetap keluar, dan safir tetap keluar, cuma yang ni jadi tebal hasil daripada pangkal lidah terangkat, hujung lidah terangkat. Dia jadi huruf itba' lagi tebal berbanding dengan huruf yang isti'la infitah, contohnya huruf qaf, qa. Okey. Tafkhim adalah bunyi yang terhasil dari huruf yang bersifat dengan isti'la. Bunyi berbeza kerana pangkal lidah terangkat ketika menyebutnya. Ya, betul. Berkaitan dengan tebal ataupun nipis lah. Tebal pangkal lidah terangkat, istifan nipis hasil daripada pangkal lidah dia terletak. Okey. Ada persoalan lagi? Dah lebih dah masa. InsyaAllah esok kita akan bincang huruf lain lagi. Dan satu lagi, kenapa saya tak letak makhraj bagi huruf alif, waw dan ya. Makhraj aliful mad, wawul mad, yaul mad. Sebabnya dia adalah perbahasan yang dakik, yang terperinci, yang detail, yang mana apabila kita nak sebut, kita padankan dengan huruf yang tebal, maka lidah akan berada dalam kondisi yang lain. Apabila dipakaikan pada huruf yang istifan, maka lidah juga akan berada pada kondisi yang lain. Jadi susah. Okey, jadi sebab itulah saya datangkan isti'la bagaimana keadaan lidah, istifal bagaimana keadaan pangkal lidah dia, itba' macam mana keadaan lidah dia. Okey. Cuma apabila ditanya al-jawf ni dekat mana, kita boleh sebutlah rongga kosong dalam halkum kita ni lah. Dekat mana secara spesifiknya tak boleh spesifik, sebab ianya adalah makhraj yang muqaddar. Boleh kita agak je dia datang sini. Sebenarnya dia ditolak daripada dada lagi, keluar daripada sini, masuk peti suara ni dia keluar. Okey.
sama-sama, dan terima kasih juga kerana bersama dengan saya, dan tak ada yang lain, cuma saya mengharapkan tuan-tuan faham dan dapat cerna apa yang saya sampaikan, apa yang cuba saya sampaikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua dapat upgrade bacaan kita, dapat upgrade pemahaman kita berkaitan dengan makharijul huruf was sifat. Mudah-mudahan kita mampu untuk merealisasikan liyalfadhu bi afdhahil lughat, supaya kita dapat sebut dengan bahasa yang paling fasih lah. Okey. Terima kasih dan minta maaf kerana ambil masa yang lebih daripada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. فما كان خيرا فهو من عند الله وما كان شرا وضعفا فهو من قلة علمي وضعف نفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.